Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kalau ini benar-benar berlaku, maka habislah harapan PAS, Perikatan Nasional dan Bersatu. Gelombang Perikatan Nasional yang dikatakan telah pun menghancurkan UMNO, menghancurkan PKR dan menghancurkan Pakatan Harapan, kini mula dilihat bukan sekadar reda, tapi mula mengecil. Terkini, dalam pilihan raya akan datang, pilihan raya kecil Sungai Bakap, PAS kini memegang ataupun menanggung beban yang sangat besar. Manakala tidak, kawasan itu dimenangi oleh PAS akibat gelombang baru-baru ini, gelombang hijau. Adakah dengan adanya pilihan raya Sungai Bakap ini, PAS mampu menang lagi? PAS perlu menang di Sungai Bakap. Hal ini bagi menunjukkan bahawa gelombang hijau pada PRU 15 yang lepas masih lagi hidup dan belum lagi reda. Dengan kemenangan itu, maka dibuktikan bahawa gelombang itu sudah atau masih ada. Tetapi, kalau PAS kalah di pilihan raya kecil Sungai Bakap, maka terbuktilah apa yang dikatakan oleh para penganalisis politik, pemerhati politik bebas di Malaysia, bahawa gelombang hijau sudah tidak lagi besar atau sudah merosot. Oleh sebab itulah, penganalisis sekali lagi mengatakan PAS perlu menang di Sungai Bakap bagi menunjukkan gelombang PRU belum reda. Lau Ziwe berkata, PAS berdepan tekanan besar untuk memastikan sokongan baik pada PRU 15 diteruskan sehingga PRU 16. Penganalisis berpendapat, walaupun PRK Sungai Bakap tidak memberi kesan terutama kepada pentadbiran Putrajaya atau Pulau Pinang, namun PAS perlu menang untuk menunjukkan kekuatan gelombang belum reda menjelang PRU 16. Lau Ziwe dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM berkata, PAS sebagai penyandang di kerusi itu pastinya berdepan tugas berat dalam memastikan gelombang sejak PRU 15 dengan kemenangan di 43 kerusi parlimen, disusuli penguasaan di Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis diteruskan. Jelasnya, PRK Kuala Kubu Baharu lalu menyaksikan Perikatan Nasional yang diwakili sekutu PAS, iaitu Bersatu, tidak boleh sepenuhnya menjadi kayu ukuran sama ada sokongan rakyat kepada komponen itu telah menurun atau sebaliknya. Di Sungai Bakap, yang pengundi Melayu ramai dan kawasannya agak pedalaman sikit, isunya sama ada. Momentum penyokong dan rakyat terus menyokong atau sebaliknya. Jika lemah, boleh beri kesan pada PRU 16. Sebab itu, tekanan besar kepada Perikatan Nasional terutama PAS kena menang kerusi untuk buktikan gelombang PRU 15 masih ada. Lau berkata, untuk memastikan kerusi dimenangi pada PRN kekal di tangan Perikatan Nasional, PAS tidak seharusnya bergantung sepenuhnya kepada sentimen berkaitan prestasi penyandang Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap, Nur Zamri Latif selama 9 bulan menjadi adun. Menurutnya, rekod yang baik ada pada penyandang tidak memberi kesan kepada undi, melainkan seseorang itu terlalu sempurna sehingga kenyataannya tidak akan ditolak oleh mana-mana pihak. Jumaat lalu, media melaporkan Naib Presiden PAS Idris Ahmad berkata, rekod dan pencapaian Nur Zamri yang baik sepanjang menjadi adun memberi kelebihan kepada Perikatan Nasional. Pada PRN lalu, Nur Zamri yang juga Ketua PAS Nibong Tebal menewaskan calon Pakatan Harapan, Nur Hidayah C. Ros dengan majoriti 1,563 undi.
Zamri bagaimanapun meninggal dunia pada 24 Mei lalu kerana mengalami keradangan perut, dan SPR dijadwal bermesyuarat Khamis ini bagi penentuan tarikh penamaan calon serta pengundian. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sementara itu, Azmi Hasan dari Akademi Nusantara berpendapat, undi diterima PN mungkin akan merudum seperti PRK Kuala Kubu baharu jika mereka tidak menaikkan semangat pengundi. Walaupun keputusannya tidak akan memberi perubahan dari bentuk kerajaan negeri, tetapi ia memberi gambaran kedudukan gelombang hijau ketika ini setelah tewas pada PRK terkini itu, katanya lagi. Dalam PRK Kuala Kubu baru-baru ini, yang paling besar kesannya ialah dilihat bahawa pasukan beruniform Malaysia kini kembali mengundi kerajaan. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini rahsia paling besar yang terbongkar malam ini, dipetik daripada Harapan Daily. Baru-baru ini, seorang pemimpin PAS menyebut dan telah dipadam dalam satu laporan. Namun demikian, ramai yang sempat membaca dan sempat juga memberikan komen. Yang terkini, ini komen daripada Ahmad Mursi, penulis dalam Harapan Daily. Apabila beliau tulis, dosa terampun kalau PAS menang pilihan raya. Inilah Khawarij, kata beliau. Kata Tuan Ibrahim, apabila Islam menang dalam pilihan raya, dosa terdahulu akan diampunkan. Maka di bawah contoh, apabila PAS menang, maka dihapuskan judi. Tapi dia lupa, kerajaan tebuk atap Perikatan Nasional PAS naikkan cabutan judi. Artikel dosa terampun dengan sebab kemenangan Islam itu telah pun dipadam oleh Haraka Daily dengan arrow 404 hanya ada dalam indeks Google. PAS gagal bukan hapus, tapi gagal untuk buat. Semasa jadi kerajaan, makan gaji buta, kata laporan ini. Kebanyakan inisiatif berkaitan Islam di Malaysia bukan PAS yang buat. Mahkamah Syariah, Bank Islam, Universiti Islam, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, KAFA dan lain-lain, dan yang terbaru perkenalkan Hadith 40 di sekolah. Hal ini disebabkan Islam di mata PAS hanya hudud. Pembangunan basmi kemiskinan pula bukan hal Islam, sebab itu sengaja dilambatkan. Jika anggap Islam menang hanya bila PAS menang, maka itulah Khawarij. Kerana nanti dianggap kerajaan selain PAS itu bukanlah Islam, maka lahirlah Gulau dan Takfiri. Sekian banyak kerajaan Madani lakukan demi kebaikan Islam. PAS tetap anggap Islam belum menang. Sebab itu, pengikut PAS sanggup lakukan dosa besar, seperti Kazaf demi kononnya memenangkan Islam. Saidina Osman dan Saidina Ali bukan dibunuh oleh musyrikin Quraisy atau orang kafir atau orang munafik. Mereka syahid dibunuh oleh Khawarij yang anggap diri mereka berjuang demi Islam. Saudara-saudara sekalian, ini memang mengejutkan dan ini adalah laporan yang cukup panas. Apabila Ahmad Mursi mengulas tentang tulisan ataupun kata-kata Tuan Ibrahim yang telah pun dipadam dalam Haraka Daily. Apabila Tuan Ibrahim kata, apabila Islam menang dalam pilihan raya, dosa terdahulu akan diampunkan. Maka di bawah contoh, apabila PAS menang, maka dihapuskan judi. Tapi dia lupa bahawa semasa kerajaan tebuk atap yang dianggotai oleh Perikatan Nasional yang adanya PAS,
Yang berlaku ialah kenaikan cabutan undi ataupun cabutan judi. Artikel dosa terampun dengan sebab kemenangan Islam itu telah pun dipadam oleh Harakah Delhi dengan tanda arrow 404 yang hanya ada dalam indeks Google. PAS sebenarnya gagal bukan menghapus, tapi gagal untuk buat. Semasa jadi kerajaan, makan gaji buta, kebanyakan inisiatif berkaitan Islam di Malaysia bukan PAS yang buat, menurut laporan di Harapan Daily ini. Sila tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Jangan lupa tekan butang subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini. Dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pernah dengar anak pembangkang didakwa karena terima rasuah? Kalau tak pernah dengar, jom sini. Kita ceritakan isu kali ini. Isu kali ini paling menarik apabila ia melibatkan anak ketua pembangkang, yaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Hari ini, anak beliau telah pun didakwa menerima rasuah sebanyak RM100,000. Saudara-saudara sekalian, wang RM1, RM2, RM10, RM100, RM1.000, RM10.000, RM100.000 kalau sudah rasuah, itu tetap namanya haram. Rasuah ni satu penyakit yang parah, yang boleh menghancurkan masyarakat, yang boleh menghancurkan negara. Rasuah ini patutnya tidak ada. Bayangkan, kena rasuah, sekolah tak siap. Kena rasuah, rumah tak siap. Kerana rasuah, negara diceroboh oleh pendatang asing. Kerana rasuah, negara boleh dijajah oleh orang lain. Namun demikian, itu semua hanya kata-kata biasa. Hari ini kita digemparkan apabila anak ketua pembangkang didakwa terima rasuah RM100,000. Apa cerita? Kenapa didakwa? Anak kepada ketua pembangkang merangkap Setiausaha Agung Bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menerima rasuah bernilai RM100,000. Tertuduh Muhammad Faisal Hamzah mengaku tidak bersalah sejurus mendengar pertuduhan dikemukakan terhadapnya di hadapan Hakim Rozina Ayub. Ahli perniagaan itu mengaku tidak bersalah ketika dihadapkan di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur hari ini atas pertuduhan menerima rasuah bernilai RM100,000. Faisal berumur 40 tahun didakwa menerima wang itu daripada Izmir Abdul Hamid sebagai bayaran untuk Hi-Tech Padu Berhad, Hi-Tech Padu, melantik syarikat Rimba Merpati Sendirian Berhad dan syarikat Permai Solution sebagai perunding pemasaran. Kesalahan itu dikaitkan dengan Hi-Tech Padu yang dikatakan diberi tender 33 juta oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM untuk pembekalan, penyewaan, pelaksanaan, latihan, sokongan dan penyelenggaraan infrastruktur keselamatan. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah pejabat dekat Publica Shopping Gallery Jalan Duta Mas 1 Kuala Lumpur pada Mac 2018. Sekiranya disabitkan kesalahan mengikut Seksyen 16 dalam kurungan E Akta SPRM 2009. Dia boleh dipenjara sehingga 20 tahun, denda 5 kali ganda nilai rasuah atau RM10,000 yang mana lebih tinggi. Susulan pengakuan tidak bersalah oleh tertuduh, mahkamah kemudian membenarkan Faisal dibebaskan dengan jaminan RM25,000 dengan seorang penjamin. Hakim turut memerintahkan tertuduh menyerahkan pasport kepada mahkamah sehingga kes selesai, selain menetapkan 5 Julai depan untuk sebutan semula kes tersebut. Pendakwaan dijalankan oleh Timbalan Pendakwa Raya Mahadi Abdul Jumaat
manakala tertuduh diwakili Peguam Bela Ramvinder Singh Dalula. Pada April tahun lalu, Faisal mengaku tidak bersalah terhadap 9 pertuduhan berhubung penyelewengan minyak masak bersubsidi di Mahkamah Session Seremban. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.